yang lepas, kalau anda seorang pelajar fizik, bagaimanakah fizik anda guna untuk menjayakan dakwah anda? Saja tanyalah nak tengok feedback kan. Kalau anda pelajar kimia, bagaimanakah anda menggunakan kimia untuk menyampaikan dakwah? Begitu rumitlah sebenarnya soalan tu. Dan jawapan-jawapan yang dapat ialah dilema lah kebanyakan. Itulah yang saya fikirkan, tak dapat sampai sekarang kan ya. Jadi itulah yang kita cuba nak sentuh dalam sesi yang seterusnya ini pada kategori ilmu yang kelima, iaitu as-saqafah al-ilmiyah, ilmu-ilmu sains. Para pendakwah perlu mempelajari dan mematuhi tuntutan-tuntutan ilmu sains. Dan ilmu sains ini tidaklah canggih sangat, ilmu sains sampai biologi, kimia, fizik, form 4, form 5, SPM nak sampai jadi pelajar kejuruteraan ke pelajar fakulti sains ni, bukan yang itu, tetapi basic sains tersebut yang perlu berada dalam amalan kita. Itu yang first. Ya, sains itu perlu berada dalam amalan kita. Sains yang mana? Yang belajar masa sekolah rendah dulu, sains paduan, ya, alam dan manusia. Kita belajar tentang air, kita belajar tentang bahan-bahan kimia, kita belajar tentang aspek-aspek lah yang berkaitan dengan sains ini. Jangan pula bila dah besar, dah dewasa, kita tak jadi orang sains, kita buang sains tersebut. Sedangkan sains itu kita tidak boleh lari daripadanya sebab ia adalah peraturan alam. Justru yang itu yang kita nak pakai, nanti saya akan sentuhkan kat depan. Dan bila disebutkan tentang as-saqafah al-ilmiyah, perkataan al-ilm tidak dimaksudkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai ilmu dalam konotasi falsafah barat yang membincangkan tentang philosophy of science, apa tu Introduction to the History of Science oleh George Sutton, kitab baling kat anjing mati, ya, mana kena tebalnya kitab tu. Bukan yang itu, tapi sains yang difahami dalam konteks pada hari ini, iaitu ilmu sains. Bahawa seorang pendakwah perlu belajar ilmu sains serba sedikit, ya, untuk supaya sains itu boleh dia manfaatkan dalam dakwahnya. Dan sains yang dimaksudkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini mungkin lebih mudah difahami kalau saya reviewkan ia dalam bentuk analogi ini. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pernah datang ke program-program saya sebelum ini, mungkin sudah familiar dengan analogi yang saya letak ini. Tapi bagi first timer, saya minta izin yang orang lama-lama ni, saya repeat sedikit. Tak boleh panjang-panjang juga, ya? Kita tak cukup masa. Saya gambarkan begini supaya kita faham bahawa peraturan-peraturan Allah terbahagi kepada dua. Ni simple lah, ya. Peraturan Allah terbahagi kedua. Satu, peraturan Allah yang Allah beritahu kepada kita melalui wahyu, revealed knowledge. Namanya ialah syariat Allah, syariatullah. Ada satu lagi kelompok peraturan Allah yang Allah beritahu kepada kita. Allah tidak beritahu melalui wahyu, tetapi Allah beritahu melalui penciptaan alam, yang kalau kita analisa penciptaan alam itu, rupa-rupanya alam itu mematuhi peraturan-peraturan yang fix. Contohnya, minum air. Ada orang kaji air kan, dia kaji air, dia tengok rupa-rupanya air ni ada sistem. Ya, contohnya lah, bila dianalisa dalam air ini ada dua unsur, ada hidrogen dan ada oksigen. Dua hidrogen, satu oksigen, H2O. H2O bukan Twitter apa ni, Datuk Isyamuddin tengah taklimat MH370 ni. H2O bukan saintis yang reka. H2O ialah finding saintis jumpa, oh, ada dua unsur, dua hidrogen, satu oksigen, dua hidrogen, satu oksigen membentuk molekul air, maka keluarlah satu formula, dua hidrogen, satu oksigen yang membentuk molekul air. Siapa punya peraturan tu? Bukan peraturan saintis, tetapi peraturan yang buat air ini, iaitu Tuhan yang sama yang turunkan Al-Quran. Jadi saya sebagai orang Islam, bila saya nak patuh kepada Allah, kepatuhan saya bukan terikat hanya kepada mematuhi peraturan yang Allah sebut dalam wahyu, tapi as a Muslim, saya juga kena patuh kepada peraturan yang pencipta saya, pencipta alam ini dan penurun Al-Quran, iaitu Tuhan yang satu, letakkan sebagai sistem. Baik, nak faham benda tu,
saya selalu datangkan contoh klasik ni lah. Ya, contoh klasik yang sama juga pastinya banyak disebut dan diulang oleh sifu saya Ustaz Fahrul Makjoy, ya, yang sama-sama saya bekerja dengan beliau beberapa tahun yang lepas dalam syarikat Fitrah Perkasa. Kita juga gunakan modul yang sama. Ya, kisahnya di sebuah kampung ada 2 orang penanam jagung, ada 2 kebun jagung. Satu Pak Haji, satu Ah Chong. Ah Chong yang tidak beragama. Jangan sebut Ah Chong yang Muslim, ada juga kan, ya? Kan salah faham pula. Ni Ah Chong tidak beragama. Baik. Pak Haji tanam jagung, Ah Chong tanam jagung. Siapa Pak Haji? Insan soleh, baca khatam Quran sebulan sekali, semayang sunat, cukup laka, baik orangnya. Kalau kampung tu nak anugerahkan tokoh mal hijrah, tu calon dia. Pak Haji tu, baik orangnya. Pak Haji tanam jagung. Macam mana Pak Haji tanam jagung? Pak Haji pilih lokasi yang barakah, kata dia lah, yang islamik. Bagaimanakah lokasi yang islamik? Di kanan kampung, bukan kiri, ya, di kanan kampung. Sebelah masjid. Ya, sebelah masjid, menghadap kiblat. Alhamdulillah, ya, bila orang azan tu bergoyang-goyang kot jagung dia, ya. Lokasi yang sangat islamik. Ya, itu kebun jagung Pak Haji. Dalam masa yang sama di kampung itu juga ada seorang lagi penanam jagung, namanya Ah Chong. Siapa Ah Chong? Ya Allah, sejahat-jahat orang. Sebut dosa apa tak pernah buat? Semua dosa pernah buat. Emporium dosa. Baca-baca dosa, koleksi dia, Ah Chong yang jahat ini pun tanam jagung. Macam mana Ah Chong tanam jagung? Ah Chong pilih lokasi yang paling tidak islamik, iaitu di kiri kampung, ya, sebelah kandang babi, astagfirullahalazim, menghadap Israel. Habis teruk lah tu. Kiri kampung, sebelah kandang babi, menghadap Israel. Nak apa lagi? Maka mereka pun mula menanam jagung. Macam mana Pak Haji tanam jagung? Lepas semayang subuh, Pak Haji wirid, baca Al-Maksurat, ya, Wazifah Kubra, panjang tu. Ya. Habis Maksurat Wazifah Kubra, ngaji Quran pula. Duha pukul 9.30. Lepas duha 9.30, ya, baru balik rumah, salin baju, 10.30 pergi kebun. Ambil benih jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam tanah, pijak-pijak sikit, siram air. Lebih kurang lah, banyak lah, lebih kurang 6-7 batas semua. Ni kat pukul 12, 11.45 dah ni. Dia pun balik, mandi, siap, pergi masjid, semayang Zuhur. Al-Kisahnya Pak Haji dan kebun jagungnya yang islamik itu. Ya. Baik. Ah Chong, macam mana Ah Chong tanam jagung? 7.30 pagi Ah Chong pergi kebun. Bukan lepas semayang subuh, tak ada semayang subuh, tek mata semua, bawa sekali. Pergi kebun jagung, ya, dengan semangatnya dia datang. Nak tanam jagung. Benih jagung ada 5 grade lah. Grade A, B, C, D, E. Ah Chong ambil grade A. Nak tanam, manual kata batas mesti 10 cm tinggi. 10 cm tinggi. Tanam 5 cm dari permukaan tanah. Ikut betul-betul tu. Jarak di antara batas dengan batas 1 meter. Jarak di antara pokok dengan pokok 1 meter. Ah Chong ikut semua tu. Dah siap semua benda tu. Bubuh daun rumput-rumput kering, tutup, ya, supaya jangan air dilarikan kalau hujan. Bubuh pagar, takut anak kambing masuk ke makan nak pokok jagung nanti. Dah cukup semua bubuh baja semua. Tengok jam. Oh, sudah pukul 1. Ah Chong pun balik ke rumah, sambung buat dosa. Ya, dosa apa? Riba, rasuah. Lepas tu bila lapar, makan babi curi panggang tak sembelih. Ya Allah, dah lah babi tak sembelih pula tu. Ya, lepas tu kena curi bahan curi pula tu. Segala kejahatan lah tu. Tapi soalannya, di hujung musim menanam tadi tu, kebun jagung siapa yang tumbuh subur? Sudah tentulah yang tumbuhnya, dah bangun, ya, kebun jagung Ah Chong, kan. Kebun jagung Ah Chong tumbuh, tuan-tuan puan-puan, very simple. Tapi saya sebut, ya, ketika saya present topik ini di sebuah IPTS bulan lepas, seorang pelajar perempuan bangun menangis. Dia hafizah, masuk IPTS, ambil engineering. Dia kata, sebab saya sekolah agama, Ustaz, saya rasa kawan-kawan saya semua anggap isu agama saya dah selesai. Tapi dalam hati saya sebenarnya ada beberapa tanda tanya yang sangat-sangat memalukan. Saya tak berani nak tanya. Saya takut kalau saya tanya orang marah.
Dan saya rasa kalau soalan itu tidak dijawab, saya adalah calon orang murtad. Tercengang lecturer datang. Kita assume belajar agama hafizah settle, tapi ada beberapa perkara yang sangat kritikal yang tak terjawab. Dan alhamdulillahnya, kata budak tu, dalam program ni saya dapat jawapan. Saya tak plan nak menjawab sebab saya tak tahu isu dia. Isunya benda ni lah. Kalau kita patah balik ke belakang, kisah jagung tadi ni, siapakah yang menumbuhkan pokok jagung? Allah SWT. Siapa siang malam pagi petang menyembah Allah? Pak Haji. Kenapa Allah tumbuhkan jagung acong? Itulah soalan skeptik. Yang pelajar ini gelisah. Dia tak jumpa penjelasan. Kenapa kita menyembah Allah, orang kafir yang mendapat hasilnya? Antara isu yang timbul, termasuklah isu qada dan qadar, kita bincang dalam program tu. Jadi poin saya balik pada sini, Allah yang tumbuhkan jagung, Pak Haji yang menyembah Allah, jagung yang tumbuh, jagung acong. Kenapa jadi macam tu? Pak Haji pun tak ada jawapan, tapi dia pun kata, oh, maknanya kita kena buat perubahan. Perubahannya ialah dia kena faham balik. Apakah peraturan Allah ke atas pokok jagung? Adakah Allah meletakkan syarat kalau nak tanam pokok jagung? Allah sebut dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa nak tanam jagung, ya, maknanya pilihlah jagung dengan lafaz bismillah, lepas tu tanam dengan iringan surah Yasin, pasangkan Quran 30 juzuk kepada pokok-pokok jagung kamu, dan kalau sekiranya diserang oleh serangga, pergi berdoa depan Kaabah, masuk umrah. Ada Allah Ta'ala sebut tu? Tak ada. Allah sebut, wahai orang yang beriman, siapa nak tanam jagung, pilih benih yang terbaik, tanam cara yang betul, beri penjagaan yang terbaik. Allah sebut mana? Allah sebut dalam Quran? Tak, Allah tak sebut direct dalam Quran. Dalam Quran adalah kata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya kalau kamu tidak tahu. So peraturan tanam jagung ni Allah tak sebut dalam Quran, Allah sebut dalam hukum alam. Siapa yang kajinya? Yang kaji-kaji empirika tengok ni? Saintis. Muslim ke saintis tu is not so important to answer that. Di manakah peraturan itu dikitabkan? Dalam sebuah buku. Bukan kitab, ya, dalam sebuah buku. Apa tajuk bukunya? Sains Pertanian. Siapa yang ikut peraturan sains pertanian tu? Acong ke Pak Haji? Acong. Jadi masalah bila dengar benda ni, Pak Haji pun bertaubat. Oh, patutlah tak jadi jagung aku. Pak Haji pun buat macam Acong. Macam mana? Pak Haji, ya, pergi kebun 7:30 pagi, sembahyang duha di kebun, ya, pilih benih grade A, tanam cara betul, elok semua, sampai hujung musim, buat sebiji macam Acong ni. Di hujung musim, Pak Haji dapat 50 kg jagung, Acong dapat 50 kg jagung. Quantitatively sama, 50-50, Qualitatively tak sama. Pak Haji dapat 50 kg jagung, dia tak jadi jutawan jagung, belum lagi. Ya. Tetapi 50 kg jagung tu makan sekeluarga cukup. Setiap Jumaat sedekah RM5 di masjid. Ya, keluarganya bahagia, tenang. Ya, jiran tetangga datang boleh dijamu. Cukuplah ke? Sebab apa? 50 kg jagung sunnatullah. 50 kg jagung kerana Pak Haji juga taat pada syariat Allah, ada barakah pada rezekinya. Maka manfaat yang dia dapat bukan sekadar quantitatively 50 kg, qualitatively ada barakah. Apa dia barakah? The infinity goodness. Kebaikan yang melimpah-limpah. Satu dapat, bercambah-cambah kebaikan dia. Itu maksud barakah. Acong dapat 50 kg jagung. Yes. Kenapa? Patuh kepada sains pertanian. Sunnatullah. Macam mana kehidupan Acong? Kalah judi Genting Highland, bininya berskandal dengan orang datang jual ikan di rumah, bergaduh dengan anak, macam-macam konflik hidupnya. 50 kg tak bahagia hidup. Sebab apa? Tidak ada barakah. Apa yang saya sebutkan ini very simple, tetapi ia represent masalah secularism. Apabila umat Islam melihat peraturan Allah ialah pada Quran sahaja. Apa makna sekular? Makna sekular ialah membelakangkan agama dalam kehidupan. Tapi based on ini, maknanya bukan membelakangkan agama dalam kehidupan sahaja sekular. Membelakangkan sunnatullah, aka membelakangkan sains, juga adalah secularism on the other side of the same coin.
Tapi sekular yang kedua ini sangat protected sebab konotasinya agama. Ya, konotasinya agama. Dan ini menjadi masalah dalam masyarakat kita. Nak dapat bukti, jangan cari saya. Tanya mak-mak, makcik-makcik. Anak-anak exam buat apa? Exam. Ni, kejar ustaz. Ustaz. Kenapa? Saya tak dahaga. Tak, bukan nak suruh minum. Nak suruh tiup. Kenapa, ada habuk ke? Tak, bukan ada habuk. Anak nak periksa. Tolonglah buat air penerang hati. Kita pun buatlah. Baca, berkurang bagi. Mak dia dah jumpa dengan 10 ustaz. Ada 10 botol air penerang hati di rumah. Esok first paper exam, anak minum 5 botol air penerang hati. Dia masuk dewan periksa, hatinya terang derang, kepalanya gelap. Boleh jawab periksa? Tak boleh. Sebab apa? Apa peraturan Allah untuk berjaya dalam peperiksaan? Dia punya rule of the game dia very simple, universal rule, iaitu pergi kelas, belajar, tak faham tanya, buat homework, buat latihan, strategi pembelajaran, bla bla bla, semua benda itulah. Itu sunnatullahnya, cause and effect dalam hal tersebut. Syariatullahnya ialah doa, solat hajat, restu ibu bapa dan sebagainya, bersedekah, buat baik. Maka barulah datang sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, semasa Allah mencipta alam ini, kita tahu hadis Qudsi, bagaimana Nabi SAW kata, Allah SWT memberitahu bahawa setelah alam ini dicipta, pena telah kering, segala-galanya telah dicatat. Ia telah menimbulkan salah faham di kalangan umat Islam, sehingga dia faham apa? Kalau saya curi ni, Allah telah mencatat bahawa saya mencuri. Bukan itu maksud hadis itu. Maksudnya, bila Allah mencipta alam ini, Allah sudah pun fixkan cause and effect, variables dia, yang maha luas, namanya ilmu Allah. Buat ini jadi ni, buat ni jadi ni, buat ni jadi ni, buat ni jadi ni, buat ni jadi ni. Berapa banyak? Quran kata, kalau kamu jadikan seluruh 7 lautan sebagai pena untuk mencatat variables cause and effect Allah Ta'ala ni, kamu tidak akan mampu mencatatnya. It means that apa sahaja tindakan kita buat, mampu tak kita memilih sesuatu yang di luar variable itu? Mustahil. So maknanya, you buat apa pun, you tetap buat something within cause and effect yang Allah dah tentukan. Itu yang dikata, bila kamu mencuri, perbuatan kamu itu ada dalam ilmu Allah. Sebab kamu tidak mampu mencuri sesuatu di luar daripada kita tak apa. But it does not mean that Allah Subhanahu Wa Taala telah catatkan bahawa pada tarikh sekian-sekian kamu mencuri. Kamu mencuri itu pilihan kamu. Ahli sunnah wal jamaah balancekan antara dua benda ni tadi. Okey. So variables ini, buat ni jadi ni, buat ni jadi ni. Nak faham variable tu macam mana? Ada setengah variable belajarlah fizik baru faham cause and effect ni. Ada setengah variable belajar kimia baru tahu. Ada setengah variable belajar matematik baru you faham cause and effect ni. Ada setengah variable belajar history, belajar psikologi, belajar ilmu yang Syekh Soqadawi suruh belajar tadi. So you are in the position dalam hidup dunia ini, kata pelajar perempuan Khalifah Model Secondary School saya sebut tadi, dunia ini adalah tempat membuat pilihan. Macam mana nak pilih? Allah datangkan syariat Allah untuk guide anda pilih yang betul. But you are free to choose, free will. Itu point dia. Jadi sebab itulah kita orang Islam tidak boleh lari daripada sains. Sebab sains dan wahyu dua-dua datang daripada asas yang sama, daripada sumber yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat masjid depan sana kat roundabout UKM saya nampak ada banner kan, apa ni, sains secular versus sains tauhidik, something like that lah. Tak sempat tengok siapa lecture dia, tapi saya ternampak lah elan tu tadi. Mungkin akan membicarakan benda ni lah. So tuan-tuan dan puan akan nampak dalam Islam semua benda pair. Sunatullah, syariatullah, sunatullah, syariatullah, sunatullah, syariatullah. Sembelih lembu. Oh, sembelih lembu ya. Sembelih lembu. Sunatullahnya guna pisau tajam. Syariatullahnya sembelih dengan lafaz bismillah. Kenapa? Dengan lafaz bismillah sebab you hanya boleh ambil nyawa lembu itu dengan nama Allah, pencipta dia.
Itu ta'abbudnya kamu kepada Allah Ta'ala. Kenapa guna pisau yang tajam untuk sembelih ayam? Contohnya, kenapa sembelih ayam guna pisau tajam? Ramai orang jawab supaya ayam tidak sakit. Ya, ada orang interview ayam, sakit tak? Tidak, kata ayam kan. Bila masalah dia interview ayam kan, saya pun tak tahu ya. Mungkinlah hikmahnya ayam tu tak sakit. Tapi tujuan manfaat manusianya bila guna pisau tajam, less effort, more production. Singkat masa, banyak hasil, productivity. Ya, bila guna benda tu. Makan halalan thayyiban. Bukan halalan saja, halalan dan thayyiban. Halalan syariat Allah, thayyiban sunnatullah. Halalan hukum syariat. Apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, halal tidak halal. Thayyiban sains pemakanan. Halalan ingredient. Thayyiban nutrition fact. Dua-dua Islamik. Halal sahaja tapi tidak thayyiban, tidak mendapat khasiat. Segan nak sebutlah dengan badan macam ni kan ya. Tapi itulah ceritanya. Ambil contoh makanan yang sangat halal. Apa makanan yang sangat halal? Saya selalu bagi contoh, ambil unta. Unta haiwan Islam. Ya, kalau ambil lembu kan haiwan Hindu pula kan ya. Kambing haiwan ustaz. Ya. Kita ambil unta, Islamic animal. Okey. Unta bukan sebarang unta. Unta kelahiran Arab Saudi. Ya, tak jauh di Mekah. Ya. Sembelih bukan sebarang orang sembelih. Imam yang sembelih. Ya. Bukan imam muda. Bukan imam yang sembelih. Bukan sebarang imam. Masjid kan ada 4 imam, imam besar. Yang sembelih ya. Imam besar bukan sebarang masjid, masjid negara. Ya. Sembelih pula bukan sebarang masa. Hari Jumaat, subuh Jumaat. Jumaat bukan sebarang Jumaat. Jumaat terakhir Ramadan, malam tadi Lailatul Qadar. Betapa halalnya unta pun. Unta kelahiran Arab Saudi disembelih oleh imam besar masjid negara, subuh Jumaat terakhir Ramadan, malam tadi Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sembelih, masak kari. Pakcik sakit darah tinggi makan, asar tumpah, mati terus orang tua tu. Mati pakcik tu. Dia mati bukan kerana makan makanan haram. Dia mati kerana dia makan makanan yang sangatlah halalnya, melampau-lampau halalnya. Orang Mesir kata halal awi-awi. Ya? Sangat halal. Tetapi masakan itu tidak thayyiban. Orang sakit darah tinggi tak sesuai makan kari unta. Ya? So, asasnya macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila Syekh Qaradawi letakkan kena belajar ilmu sains, ilmu sains itu, saya daripada satu sudut, saya setuju dengan saranan-saranan Syekh Qaradawi yang menyebut tentang apa pentingnya kita belajar. Contohnya, keperluan memahami kehidupan semasa. Betul ya? You tak belajar sains, you susah nak faham tentang bagaimanakah kesan menggunakan ICT kepada kognitif manusia. And then you pening kepala, kenapa orang sekarang bila faham agama lain macam generasi anak-anak kita? Ada isunya. Payah nak bincang kalau tidak ada basic sains. Menguruskan revolusi teknologi maklumat. Exactly lah apa yang disebut tadi. Yang ketiga, mendepani isu-isu bermasalah seperti teori evolusi dan Darwinism. Yang very critical, kita dah sentuh banyak siang tadi. Mengukuhkan pembuktian ketuhanan melalui pembuktian sains, banyak dapat diserlahkan ya kebenaran Islam, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengukuhkan hikmah pensyariatan ibadah seperti puasa. Bila kita ada ilmu sains, kita dapat memahami dan menerangkan bagaimanakah puasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sumu tasehu. Puasalah kamu supaya kamu sihat. Kita dapat terangkan dengan baik. But it's not just that. Walaupun Syekh Qaradawi tak senaraikan, tapi saya nak emphasize point tu. Bahawa pendakwah Muslim kena faham sains supaya dia tidak anti-sains. Sebab bila dia anti-sains, dia akan mencetuskan kehuru-haraan dalam dakwah beliau. Ustaz, saya nak jemput Ustaz bagi motivasi. Ana nak jemput Ustaz bagi motivasi sekolah ana. Okey, insya-Allah sekolah. Tapi Ustaz, satu nak beritahu, kelebihan sekolah kami Ustaz, sekolah kami semua Islam. Yang bukan Islam ni tak ada. Matematik, apa-apa English, sains semua tak ada. Seorang pengetua sebuah sekolah jemput saya. Kata, ya Allah, inilah sekolah yang paling saya takut ya. Sekolahnya hanya ada Islam. Ya, yang bukan-bukan Islam ni tak ada. Dan itu akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Ya, saya nak discharge anak saya daripada hospital ni, saya tak nak meneruskan rawatan. Kenapa? Saya nak bawa dia berubat cara Islam. Berubat cara Islam tu apa? Membaca Al-Quran, ruqyah, sebagainya. Okey.
Yang rawatan sekarang ni kat hospital ni rawatan apa? Kalau rawatan Islam yang itu, yang ni rawatan apa? Rawatan sekular, rawatan orientalis, rawatan kapiak. Siapa yang meletakkan peraturan 6 ke 10 unit insulin menstabilkan gula, katalah contohnya untuk pesakit diabetik. Saya agak-agak lah, bukan doktor kan. Bukan doktor yang reka, yang menetapkannya ialah pencipta manusia tersebut. Doktor kaji, jumpa cause and effect itu, lalu menjadikan ia sebagai satu bentuk rawatan. Maka rawatan di hospital itu pun rawatan Islam, rawatan yang di dar-dar tadi, Darul Ilaj ke apa semua, itu juga adalah merupakan rawatan Islam. Rawatan yang tidak Islamik, bomo bawa kelapa. Itu rawatan tidak Islamik. Ya, ataupun rawatan yang tidak efektif. Macam mak saya duduk Kuala Lumpur, mak saya duduk Ipoh, saya susah nak uruskan. Tapi mak saya dia ada masalah kulit gatal, dia pergi ke klinik pakar kulit kat Ipoh. Tapi semua ubat mak saya tidak ada label. Kalau gatal, krim dia, jika gatal, sapu hari-hari, 3 kali sehari. Saya rasa dah dekat 5-6 bulan mak saya minum ubat tu. Apa benda krim yang doktor bagi ni? Steroid ke? Nipihkan kulit mak saya kan? Lepas tu yang kalau dia bagi antihistamin, makan tu 6 bulan makan antihistamin, tak ke mak saya jadi penagih antihistamin. Tanya doktor, saya nak tahu apa ubat yang doktor bagi mak saya. Kenapa nak tahu? Pula dah. Salah ke saya tanya? Saya tak tahu apa masalah dalam sistem perubatan, khususnya di klinik-klinik swasta. Bagi saya itu rawatan yang tidak Islamik. Itu rawatan yang tidak Islamik. Walaupun doktornya berjanggut sampai ke pusat ke, pada saya tidak Islamik. Sebab tidak mematuhi integriti, tidak mematuhi kompetensi. Okey. Jadi sains ini, tuan-tuan dan puan sangat panjang. Tadi saya letak banyak nota, malam tadi berjam-jam saya baca tentang sains di dalam dunia klasik Daulah Osmaniyah, ya, Golden Age, bagaimana fizik diajar dalam Daulah Osmaniyah, pengkategorian ilmu di zaman Daulah Osmaniyah, juz'iyat, ilmu aliyah, grammar, sintak, herotik, logik, ilmu kalam. Tak payahlah. Okey. Penting belajarlah sains tu. Okey. Dan saya juga ada meletakkan contoh bagaimanakah nak menggunakan sains untuk dakwah, ya, dalam sikit masa minta maaf saya, tuan-tuan dan puan, 5-9 minit. Okey. Selalunya bila orang-orang sains ni dia tanya macam mana saya nak gunakan ilmu saya untuk dakwah. Satunya, mungkin kerana dia selalu membayangkan dakwah ini ialah bilisanil hal, iaitu melalui percakapan, teori, ceramah. Kalaulah ceramah menjadi asas dakwah sahaja, memanglah agak susah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, katalah tuan seorang arkitek contohnya, ya, untuk menyampaikan dakwah dengan menggunakan ilmu architecture, memang agak mencabarlah. Walaupun saya tidak kata susah, saya tidak kata tidak boleh. Sebab design arkitek adalah reflection kepada teori tertentu. Dan kerana itulah Nabi Sulaiman AS berjaya mengajak permaisuri Sabak kepada Islam, kepada agama Tauhid, bukan dengan ceramah. Nabi Sulaiman tidak berceramah kepada permaisuri Sabak. Nabi Sulaiman menjelaskan kebenaran agamanya kepada permaisuri Sabak melalui architecture. Apabila permaisuri Sabak tengok istana Sulaiman, sampai dia menyangkakan lantai itu air sehingga dia mengangkat pakaian dia, asasnya bagi orang-orang yang ada knowledge architecture, bukan sebarang belief, bukan sebarang agama, bukan sebarang civilization yang boleh buat architecture yang sedetail ini. Dan itu sudah cukup untuk menjadikan permaisuri Sabak submit diri dia kepada seruan dakwah Nabi Sulaiman AS. Asas itulah kenapa kerajaan Bani Umayyah tidak macam Khulafa' Rashidin. Mereka membina bangunan-bangunan, walaupun banyak bangunan yang sudah kolaps, tapi misalnya di Al-Quds, ya, yang Baitul Maqdis tu adalah binaan Bani Umayyah. Kenapa Bani Umayyah bina bangunan yang cantik-cantik? Ada orang kata Bani Umayyah membazir, Bani Umayyah telah tidak lagi mengikut sunnah Nabi SAW. Tidak. Bani Umayyah berjiran dengan Byzantine. Dan Byzantine bukan nak dengar-dengar ceramah ke apa. Byzantine kata, kalau you hebat, you create bangunan yang sama macam kami bina. Dan kemampuan yang ada membolehkan benda itu. Maka ilmu architecture digunakan untuk represent mesej-mesej yang besar
terhadap antara kerajaan dengan kerajaan. Dan saya tidak pasti tuan-tuan dan puan, tapi pemerhatian saya bukan berasaskan ilmu tapi observation saya saja. Saya dapati masyarakat yang insight dia lemah, yang insight dia tidak begitu jelas, ya, consciousness, kesedaran terhadap dalaman dia lemah, dia punya seni bina dia juga tidak detail. Ya, tidak detail. Misalnya, saya cuba bezakan di antara hasil seni kaum Cina di bandar dengan hasil seni kaum Cina yang masih duduk dalam suasana tradisi dia. Maka rumah kaum Cina yang duduk dalam kehidupan yang bersifat tradisional, mereka masih lagi ada banyak nilai estetika dalam bangunan dia, dalam interior design dia, detail, ya, detail, ukiran-ukiran ada semua. Tapi bagi kaum Cina bandar yang hanya memikirkan tentang aspek luaran, materialistik, bersifat mencari duit sahaja, bila dia duit banyak, dia nak buat rumah pun, rumah dia tak cantik. Dia menggambarkan hebatnya rumah dia, tiang dia besar, macam tiang dekat Greece. Besarlah satu pemeluk. Dia tidak ada ukiran-ukiran, dia tidak detailkan ukiran itu. Sebab tidak ada orang yang akan detailkan ukiran itu, melainkan dia mempunyai insight yang sangat kuat. Sebab itu kita nampak tamadun-tamadun dulu, orang-orang Turki semua very detail. Buat kapet, ada sampai 5 tahun baru siap sekeping kapet. Ya, sikit dia detail tu. Jadi kalau sekiranya nak menyampaikan dakwah sebagai seorang arkitek melalui pengucapan, mungkin agak terbatas lah. Ya, melainkan you get the right audience and you have good understanding, especially history of architecture. Ya, macam saya masa belajar dekat Turki tahun lepas, kami diajar bagaimana nak interpret architecture. Contohnya bila kita pergi kat masjid-masjid, kita nampak ada setengah-setengah masjid tiba-tiba ada contengan warna merah. Cek, warna merah di celah-celah khat, ya. Pasal apa? Cacat ke apa tu? Bila kita kaji, rupa-rupanya warna merah ni ialah warna yang paling akhir berjaya digunakan oleh seni bina-seni bina ini untuk dijadikan sebagai tiles bagi membina masjid-masjid dan sebagainya. Mereka tak dapat melukis warna merah pada tiles. Fail, tak berjaya. Maka semua masjid Daulah Osmaniyah yang awal tidak mempunyai warna merah. So dia nak gambarkan tulip yang indah itu, tak ada tulip merah. Sehinggalah berlakunya transisi skill daripada kaum di Iznik, kemudian ada pindah-pindah sikit lah, lebih kurangnya saya pun tak apa nak ingat sangat. Masuk tu, maka barulah akhirnya mereka berjaya memerahkan jubin mereka. Dan bila kita tengok bangunan yang ada merah, kita tahu this is 15, 16, 17 century and juga above. Dia akan letakkan macam itulah. Kemudian bila bangunan dia macam ni, Mimar Sinan, apabila dia calculate elok-elok macam mana dia nak buat Masjid Sulaimaniyah dan Salimiyah yang sangat besar tu, dia test dulu pada bangunan yang kecil. Apa yang dia nak serapkan dalam seni bina itu. So seni bina itu adalah satu monumen yang merekodkan ideologi-ideologi dan banyak pemikiran pada zaman tersebut. So orang-orang arkitek bolehlah guna benda tu, tapi very limited lah. So apa yang boleh dibuat, saya pun tidak pasti. Sebab itu saya cakap pada kawan saya kata next 2 years kalau kita ulang balik program ni, saya cadangkan kita jemput 6 speakers. Ya, so setiap speaker akan bercakap dalam bidang-bidang yang asing-asing ni. Tak adalah saya semput macam ni. Yang pertama. Lepas tu yang keduanya, tuan-tuan perempuan mungkin lebih seronok, ya. Lepas tu setiap 6 orang tu ada peminat masing-masing. So ramai sikit lah yang datang program ni, ya. Dan yang pentingnya, bagaimana nak menggunakan architecture untuk dakwah? Basically, arkitek yang kena explore dan jawab sendiri. Bukan saya. Ya, tapi saya boleh letakkan begitu. Sama juga dengan matematik. Kita belajar matematik, aplikasi dia. Matematik sangat penting, diajar di zaman Daulah Osmaniyah. Saya ada senarai itulah, kitab buku-buku matematik, ya, di zaman Daulah Osmaniyah. Apa tajuk buku dia? Kader Zaideli Rumi, yang bukunya dipakai daripada Timbuktu sampailah kepada Mesir pada suatu ketika. Tapi matematik ni saya letakkan tentang probability theory, teori kebarangkalian untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Secara ringkas, masa tak mengizinkan. Probability theory belajar. Tingkatan berapa? Saya belajar tingkatan 5. Tapi saya tak jawab soalan SPM, probability, kebarangkalian. Saya jawab bearing. Sebab kena pilih satu. Boleh jawab satu, tak boleh jawab dua-dua. Ya, saya tak apa suka sangat probability. Saya tak get the point. Masa belajar tu, saya tak nampak logik dia tu macam mana. So, tak berapa dapat menghayati.
Tapi sebenarnya probability teori ialah satu benda yang unik. Dia adalah satu bahasa, ya, bahasa untuk menjelaskan kebenaran. Dalam Quran ada 1000 fakta sains, let's say. 1000 fakta sains, semua betul. Wow, hebatnya. Lab apa Rasulullah pakai? Rasulullah tak ada lab. Habis itu macam mana 1000 fakta sains ni semua betul? Zaman tu tak ada ilmu sains. Oh, it was just a lucky guess. Lucky guess. Berdasarkan probability teori, boleh tak Rasulullah buat lucky guess sehingga mendapat 1000 jawapan yang tepat dalam fakta sains? Berapa antara bulan ni cahaya sendiri ke reflect cahaya pihak lain? Rasulullah tak tahu, kita tahulah Rasulullah tak tahu. Sebab Rasulullah tak ada belajar benda tu. Rasulullah buat lucky guess. Berapa kebarangkalian untuk dapat jawapan yang betul? 1/2. Soalan yang kedua, berapa kebarangkalian? 1/6. Soalan yang ketiga, berapakah probability dapat jawapan yang betul? 1/5, katalah begitu. Yang soalan seterusnya, 3/4. Okey, kalau dah begitu jumlahnya, maknanya dalam 1000 fakta sains, kalau semua fakta sains ni Rasulullah SAW nak teka, kebarangkalian untuk dapat jawapan yang betul ialah 1/4 kali 1/2 kali 3/4 kali 2/3 kali 1/8. Ada 1000 himpunan untuk dikali-kali ni. Jawapannya berapa? Kosong poin berapa? 0.0000 pergi balik JB datang balik sini 46321. Tak mungkin. Kesimpulan akhirnya, mathematically impossible untuk Rasulullah membuat lucky guess untuk 1000 fakta sains yang ada begitu banyak kebarangkalian, and yet semuanya betul belaka. It means that yang bercakap dalam Quran tu definitely pihak yang sangat kenal alam dan manusia, tidak lain dan tidak bukan ialah sang penciptanya, kan? So bila matematik bukan lagi menjadi aplikasi di atas kertas, matematik menjadi bahasa fikiran kita, maka kita mencari kebenaran even dengan matematik. Ya, masa sekolah khalifah dulu ada sampai peringkat budak kata 2 campur 2 5, salah, berdosa 2 campur 2 5. Ya, saya tak tahulah boleh pakai ke tidak sampai macam tu. Alright, itu sains. The very last one, ya Allah, alhamdulillah akhirnya sampai juga hujung. Ya, Syekh Qaradawi juga mengatakan bahawa ilmu yang terakhir yang perlu dipelajari oleh umat Islam ialah ilmu yang keenam, iaitulah ilmu isu-isu semasa, as-saqafah al-waqi'iyah. Ilmu-ilmu semasa dalam erti kata, Syekh Qaradawi, saya skip yang ni tak mengapa. Syekh Qaradawi mahu umat Islam tahu apa yang sedang berlaku di keliling dia. Dan pemerhatian kita terhadap sekeliling kita memerlukan kepada ilmu untuk pemerhatian itu dibezakan antara sangkaan dengan realiti. Contohnya lah, ya, katakanlah, ya, misal kata orang-orang di Bangi ni sebenarnya suka ke dengan pembinaan Bangi Gateway tu? Katalah contohnya, kan, suka ramai datang tu. Mungkin itu adalah merupakan satu persepsi yang mungkin tidak sebenarnya. Maka ada cara untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya, iaitulah dengan membuat survey. Dan nak buat survey dalam suasana zaman Nabi SAW, bolehlah Abdul Rahman bin Auf bertanya kepada setiap orang di Madinah, siapa yang kamu pilih untuk menggantikan Saidina Umar antara Osman dengan Ali? Sebab komunitinya masih terbatas. So that was early kind of survey. Tapi dalam masyarakat yang ada pada masa ini, survey perlukan kepada satu kaedah lain. So kalau 10,000 penduduk, berapakah jumlah sampel yang diperlukan? Dan sampel ni pula berapakah yang nak dipilih, daripada kalangan siapa? Kita survey, dapat result. Proses SPSS, Statistical Analysis in Social Sciences. Pelajar UKM memanglah terbeliak-beliak biji mata dengar SPSS ni, kan, ya, pening kepala. Tapi surprisingly, Syekh Yusuf Qaradawi dah bagi peringatan tahun 1976. Jadi buku 1978. Orang Islam kena kuasai ilmu yang membantu dia untuk faham realiti. Ada cerita, satu saya dah cerita dah dulu. Ringkasannya, masa saya minta kerja dulu, timbul isu. Saya cuba cerita ni secara objektif. Saya dah sebut benda yang sama.
masa saya memohon kerja untuk menjadi pegawai penyelidik di Jabatan Penyelidikan PAS Pusat pada masa tersebut, dalam interview saya ditanya oleh penemu duga, baiklah, dia kata, contoh, saya berikan kepada awak satu senario yang mana pimpinan-pimpinan diberikan kepadanya hasil survey yang dibuat oleh sekumpulan ahli akademik pada tahun 2004, contohnya, yang menunjukkan bahawa hanya 2% daripada non-Muslim di Lembah Kelang mengatakan isu-isu yang PAS bawa sebagai relevan. Manakala 98% lagi tak heran, maksud dia macam itulah. Tetapi bila survey ini diberikan kepada beberapa orang pemimpin, respon yang kita dapat ialah pemimpin kata, lah, survey tempat orang tak suka PAS, dapatlah result macam ni. Survey lah di tempat yang orang sokong PAS, dapatlah lebih ramai lagi orang yang sokong PAS. Jadi, awak hantar sebagai penyelidik, apa respon hantar? Biar korang begitulah, dia tanya saya soalan masa interview. Jadi, saya tanya balik lah, saya kata, contoh yang diberi tadi tu, contoh ke kisah benar? Tanya-tanyalah. Dia kata kisah benar. So, kita boleh mempelajarinya secara objektif. Dia tidak isolated pada PAS. Macam yang saya sebutkan dulu lah, sebenarnya perangai belaka dalam masyarakat kita ni, mana-mana statistik yang tidak menyebelahi kehendak kita baku sampahkan dia. Kan ya? Apa ni kita sebut dulu kan ya. Jadi pada masa itu saya tanyalah, benda ni kisah benar ke? Dia gelak lah, apa tu penemu dia kata kisah benar lah, kisah benar. Habis kalau macam tu kan. Okey, kalau kisah benar, saya rasalah sebelum kita buat survey untuk tanya survey yang tadi tu, kita kena buat research yang lain dulu. Research pertamanya ialah kenapa pemimpin-pemimpin kita antithesis, menolak survey. Mesti ada sebab kenapa pimpinan-pimpinan tu menolak survey. Kata. So apa hipotesis hantar? Kenapa pimpinan menolak survey? Kisah selanjutnya rahsia. Tak boleh ceritalah. Tapi basically survey itu memang telah reflected realiti sebenar masa pilihan raya pada masa tersebut kan. Di zaman Pak Lah tu memang PAS teruk kalah pada masa tersebut. Satu pelajaran yang kita boleh belajar pada masa itu bahawa salah satu punca kekalahan itu ialah kita menolak ke tepi bantuan yang diberikan oleh orang yang buat survey untuk beritahu bahawa orang rasa seruan anda tidak relevan. Do something. Tapi kita bersangka-sangka, tak, banyak sokongan ni, kalah teruk. Alhamdulillah 2008 melonjak balik. Tapi 2004 itu menjadi pengajaran. Surprisingly, Syekh Soqadawi dah bagi reminder 1978, get the required knowledge untuk faham current affairs. Sebenarnya apa yang sedang berlaku. So dia senaraikan beberapa isu lah, antaranya realiti ideologi politik semasa, topik-topik untuk memahami gerakan-gerakan Islam semasa, aliran pemikiran yang bertentangan dengan Islam, realiti kumpulan yang menyimpang daripada Islam, kuasa dunia yang menentang Islam, realiti dunia Islam semasa, semuanya realiti-realiti ni. Kalau dari segi buku-buku, kalau 20 tahun yang lalu, orang-orang Arab yang banyak tulis topik yang macam ni, nama yang kita biasa dengar, Anwar Jundi. Anwar Jundi banyak tulis buku menganalisa keadaan umat Islam semasa. Lama dah saya tak update Anwar Jundi ni masih hidup ke, macam mana ke, di mana dia sekarang. Tapi saya ada banyaklah koleksi buku dia dalam banyak aspek. Dia menganalisa isu-isu semasa. Kemudian kalau zaman-zaman sekarang ni, kita adalah nama contohnya Tariq Ramadan. Bacalah artikel-artikel dia, buku-buku dia yang memahamkan kepada kita sekarang ni apa yang sedang berlaku dalam dunia, khususnya dunia Islam. Kita ada nama seperti kalau daripada Turki, Mustafa Akyol. Boleh setuju, boleh tak setuju, tapi baca. Begitu juga dengan Noam Chomsky, katalah contohnya yang begitu penting dalam memahami current affairs. Pendek kata, ilmu yang keenam ni, dia punya kesimpulan akhir dia senang je tuan-tuan. Pendakwah hari-hari kena baca surat khabar. Itu saja. You must know apa yang sedang berlaku. Masa saya belajar dekat UIA, supervisor saya, Profesor Abdullah Al-Ahsan, sibuk macam mana pun, kelas start pukul 8 pagi, dia mesti dah habis baca surat khabar. Masuk dalam kelas je, puan-puan,
Right, students. Did you read last night? Belajar dah gini-gini dah. Dia habis dah baca Al Jazeera. Saya fahamlah surat khabar ni macam mana lah. Saya tidak memaksudkan surat khabar itu Cosmo ke Metro ke even utusan Malaysia yang selalu kena saman tu. Ya, maknanya bukan itu saya maksudkan. Any surat khabar. Ya, yang berautoriti, yang bagus. Al Jazeera mungkin. Ya. Surat khabar daripada Australia, surat khabar daripada mana-manalah, even dekat Malaysia pun, Malaysia Kini, ya, baca bukan isu soal pendirian politik dia, tetapi soal integriti dia dalam melaporkan. Malah berita harian juga baca, ada benda-benda yang perlu, wajar untuk dibaca. Utusan boleh baca, tapi auzubillah 3 kali. Ya, sebelum baca kan, ya. Apa ni, jangan terjebak dalam fitnah. Yang penting orang Islam hari-hari kena baca berita, kena tengok berita. Ya, sebab itu keperluan supaya anda tahu sebenarnya sekarang ini kita sedang hidup dalam dunia yang bagaimana. Habis, alhamdulillah, selesai dah ke semua pembentangan, ya, yang saya telah susun daripada awal sampai akhir. Saya harap saya menunaikanlah, ya, amanah yang tuan-tuan berikan dengan hadir ke program ini untuk menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu poin yang sangat penting, bahawa semua benda ni tidak ada makna. Memang void terus kalau tak buat kerja dakwah. Sebab titik asal permulaan diskusi kita, umat Islam adalah umat dakwah. We have the responsibility to convey, to deliver, ya, to share, to give. Tetapi untuk berdakwah 3 keperluan: spiritual, akidah, akhlak, emotional, social, dan ilmu, intellectual. Ilmu terbahagi kepada 6 dan setiap 6 itu bercabang-cabang bawahnya. Mungkin soalan yang timbul ialah, balik daripada program ni saya nak buat apa? Mungkin inilah kali pertama satu program yang saya katakan, balik sila mulakan budaya membaca. Ya, cuma nak baca apa, kita dah bincang panjang. Saya dah bincang, bukanlah bincang, adalah sembang-sembang dengan kawan-kawan Akademi Sinergi. Mungkin 6 tajuk ini kita kena pecah-pecahkan sikit. Ada small courses, one day crash course dekat office 20 orang, 30 orang ke, topik tentang Quran, tentang asbab nuzul, katalah benda-benda macam tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang pembentangan tadi saya rasa saya sudah pun ada jugalah memberikan saranan-saranan di manakah literature yang baik boleh diperolehi, termasuk daripada gerai buku di belakang. Saya sebut dah di awal tadi, banyak buku yang saya cadangkan ada di belakang. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba memanfaatkannya. Bukan cubalah, sila manfaatkannya. Yang penting, pulang daripada program ini menjadi seorang Muslim yang tahu apa yang dia tahu dan tahu apa yang dia belum tahu. Ya, dan carilah jalan untuk tahu benda-benda itu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan begitu kagum dengan kredibiliti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, serba sedikitnya mungkin penjelasan 2 hari ini memahamkan kepada kita, inilah ilmu-ilmu yang lebih kurangnya ada pada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sehingga pandangannya begitu menepati keperluan kita pada masa ini dalam memberikan tunjuk ajar. Kita doakan supaya beliau terus diberikan kesihatan, kesabaran dan sabat, ya, sebab beliau berada di Mesir, ya, yang sedang berhadapan dengan mehnah tribulasi yang sungguh dahsyat, ya, pada masa ini. Dan selain daripada itu, saya sekali lagi secara peribadinya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir ke program ini. Macam saya sebutkan di awal, malam tadi saya tulis jugalah dekat Facebook peribadi saya yang tak ada orang tu, ya. Saya kata secara peribadinya terasa sedih juga, ya, yang datang tu sikit, ada 80 orang lebih saja. Tapi kenapa saya nak sedih? Ya, kitab Saqafah Da'iyah ialah kitab Syekh Al-Qaradawi yang paling tak popular. Ya, terjemahan kepada Saqafah Da'iyah, Tazkirah para pendakwah, kitab yang berabuk dalam store. Yang saya order pun tak dapat lagi. Tak tahu kenapa kan, ya? Dalam minggu depan dapatlah. So kalau bukunya tak laku, orang tak kenal, orang tak perasan, bila kita buat program 80 lebih ni adalah bonus. Ya, walaupun tidak mencapai harapan kita yang awal, maka saya harapkan yang hadir ini bukan 80, tetapi yang hadir ini adalah 80 yang berkat.
dan yang berkat itu akan mencambahkan macam-macam kebaikan. Kongsilah apa yang dapat ini dalam bentuk kekeluargaan, dalam bentuk perancangan pelajaran anak-anak, dalam bentuk nasihat kepada anak-anak murid, guru, anak-anak murid di sekolah, di kampus, universiti dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, doakanlah agar saya dapat menyelesaikan disertasi saya untuk masters ni di peringkat yang sangat kritikal lah ya. Sepatutnya graduate semester ni, tapi saya boleh katalah insya-Allah tidak graduate. Ya, mungkin sempat submit tapi tak sempat viva, sebab viva memakan masa yang lambat ya, kadang-kadang 2-3 bulan baru dapat tarikh dan masih lagi terkapai-kapai untuk melangsaikan disertasi gaya UKM. Yang sebut gaya UKM yang itu. Jadi saya serahkan semula pada Tuan Pengerusi. Insya-Allah ada rezeki kita bertemu dalam teman-teman yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.